Jemaah dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya saya rasa jemaah ada yang pernah tengok saya sebelum ini, mungkin melalui sosmed, betul tak? Dan saya ni, saya jadi di Indonesia, takriban akal min santai. Akal min santai. Jadi itu, anda kan sana di Indonesia. Tul hayat, so? Di Indonesia. Mungkin ada di antara kita yang dah lama di Indonesia. Saya baru, itu sebabnya saya malu untuk duduk di hadapan Jumat, di hadapan para asatidzah. Kalau seandainya saya idza aqul baina mujtama' awam wa fihim asatidzah ma fi mushkilah, lakin hadha khas lil asatidzah. Sah. Jumaat takut saya ni nanti ustaz ni belagak pula dia, baru dia datang dia belagak di depan kita. Itu yang saya risau. Itu saya taklah banyak pengalaman, cuma dia minta saya sharing tabadul khibrat tentang pengalaman ketika di dakwah. Yang namanya dakwah takkan ada pengalaman yang senang, kebanyakan susah. Jika ada dalam dakwah selalu senang, ada muskilah fi dakwati. Mungkin yukhil haq, mungkin dia menyembunyikan yang hak, tetapi yang namanya dakwah pasti apa? Pasti akan banyak jumpa macam-macam jumpa cabaran. Apa bahasa Indonesia cabaran? Tantangan, dihina. Okey, celah. Idza ra'aitum fi ta'liqat, fi video haki, ra'aitum fi ta'liqat, ماذا يقول؟ الناس يقول ايش؟ الناس يقول هذا وهابي، هذا دكتور سسات، هذا دكتور كثير الناس يسبوني، وناس يسبونني. Dah ternyata dalam dakwah ini, kalau jarang dihina oleh orang, mungkin sekali kena hina tumbang. Tapi kalau dah selalu kena hina oleh orang, maka banyak kali pun hina biasa. Boleh faham tak? Saya selalu kena hina oleh orang juga, selalu. Dan jemaah boleh, para asatidzah boleh tengok di komen-komen, saya selalu kena hina. Adakah saya sakit hati? Tak, biasa. Mula-mula sakit hati. Mula sakit hati. Tapi kalau dah terbiasa, masuk kanan, keluar kanan. Ad-dukhul min al-yamin wal khuruj min al-yamin. Biasa. Dan di antara cabaran yang biasanya sekarang ini kita akan bincangkan daripada dunia nyata dan dunia alamiah. Dunia nyata ini, permasalahan yang pertama adalah al-hasad bainal asatidzah. Hasad bainal asatidzah. Hum aktsaru minni muttabi'an. Famathalan idza kana sahibuna huwa ladayhi aktsaru mutabi', yarbut al-hasad fi qulubihim. Ini jadi masalah besar. Yang tersegelintir para asatidz, dia ni timbul hasad. Dan cuma sebenarnya hasad ini ada pada setiap insan. Cuma perbezaannya, orang beriman dia akan tekan hasad itu. Orang beriman dia akan tekan hasad itu, sehingga hasad tak memberikan kesan dalam tindakan dan ucapannya. Tapi kalau orang fasik, orang munafik, dia tonjolkan hasadnya sehingga memberikan kesan kepada ucapan dan tindakan. Faham tu mana faham? Faham tu apa ya? Itulah jemaah Islam akan ada. Jadi sekarang ni timbul masalahnya ketika hasad di antara asatidzah. Jadi biasa hasad itu biasa sesama mereka. Kameramen akan hasad dengan kameramen juga. Kameramen akan hasad dengan ustaz.
penjual nasi Padang, baiklah penjual nasi Padang. Dia tak akan penjual dengan nasi Arab tak. Baik pun Al-Asatidah baik Al-Asatidah, ustaz dengan ustaz, dia takkan apa namanya, dia takkan hasad dengan orang penjual kereta, penjual orang sorong kereta. Jadi kerana hasad di antara asatidah yang ini sangat banyak, bukan kafir lagi, dah kufur lagi, dan terlalu banyaknya hasad sehingga terkadang menghalang dakwah ini di tengah umat. Sepatutnya dakwah ini kita sesama asatidah satu manhaj. Ahyanan nafsu mutaqi, nafsu makan, nafsu makan. Tapi yang jadi masalahnya, tiba-tiba di mujtama dah berbeza. Merasa ini bukan manhaj saya, ini bukan gitu. Saya manhaj saya lain, ini lain. Padahal kita sama-sama ustaz. Nafsu makan, nafsu mutalis, nafsu fiqh. Lakin qal yakhtalif manhaj ba'da al-khirij. Ma hada laysa manhaj salaf. Ada hasad. Kemudian cuma dikasih oleh Allah hadis bahasa tidak yang dirahmati oleh Allah. Ini yang jadi masalahnya. Sehingga ketika dakwah sampai ke sini dihadkan oleh siapa yang menghadkan? Ustaz yang menghadkan. Dan kemudian terikut-ikutlah jemaah-jemaah menghadkan. Dan kemudian juga ketika nak pergi ke sini ada lagi ustaz yang menghadkan. Jadi ternyata yang menghadkan itu bukan ustaz dari sebelah, ternyata ustaz yang sesama satu manhaj sebelumnya. Padahal bukan kerana beza manhaj, tapi kerana hasad. Dia tak cakap, mulut tak cakap, tapi tindakan itu adalah gambaran daripada Islam. Faham tak cakap saya? Kan punya. Mia, masya Allah. Ada من الشرقية, أنا من الغربية, لكن هو يفهم 100% كلامي, masya Allah. Jadi tengok, ternyata kemusykilan yang pertama adalah dari mana tadi? Sesama ustaz. Itu yang kemusykilan yang pertama. Yang kedua, kemusykilan yang kedua adalah daripada ustaz juga. Kerana ada ustaz-ustaz yang buat tindakan perangai-perangai yang teruk, akhirnya ini menjejaskan dakwah di tengah masyarakat. Kerana orang tengok ustaz itu macam, ustaz itu macam. Jadi gimana? Bahasa tidak. Ustaz ni dia manusia biasa, dan syaitan dia tahu macam mana cara menggoda para asatidah. Dan digodanya asatidah ini dari jalur mana? Dari kelemahan dia. Dari mana kelemahan ustaz-ustaz? Kan jemaah sini pun tak tahu kelemahan jemaah macam mana. Antum tak ta'rifuna. Apa kelemahan jemaah? Apa kelemahan para asatidah? Hati? Tak semua. Ilmu tak juga. Kelemahan apa? Kelemahan para asatidah yang pertama adalah syahwat. Kelemahannya daripada sisi syahwat. Zuyyina lin-nasi hubbu syahawati minan nisa wal banin wal qanatir wal muqantarah, apa ya? Kemudian ada al-dhahab wal fiddah wal fulus wa kadhalika. Betul tak? Jadi jemaah, zina lin-nasi hubbu syahawati minan nisa wal banin wal qanatir wal muqantarah. Kerana apa tadi? Syahwat. Adanya segelintir para asatidah yang memperturutkan syahwatnya, sehingga dia punya perangai seperti orang awam, suka mempermainkan hati wanita. La syakka fi ar-rijal idza yajtami'una fi sa'id wahid hum yatakallamuna an
anta hadir. Ada saya kata tadi. Al-rijal idza yajlisuna fi sa'id wahid yatakallamu yatahaddathuna hawla ish hawla ta'addud an-nikah wa ta'addud lakin hadha kalam faqat aktharuhum aghlabuhum khaifun lakin hadha kalam faqat. Baik, apa musykilah? Yang jadi masalahnya di mana? Yang menjadi masalahnya adalah ketika seorang ustaz yang suka mempermainkan hati wanita, lalu berselindung di bawah kata-kata Al-Quran dan Sunnah. Kemudian apa lagi? Berselindung di bawah kata-kata labelan agama, sehingga kononnya dia kata apa? Istri aku ni tak pandai mengurus suami dan anak-anaknya. Akhirnya apa? Cerai. Ganti lagi cerai, ganti lagi cerai, ganti lagi cerai. Jadi aku nawar. Bukan di sini, tempat lain maksudnya. Lesanya berkharij. Akhirnya apa? Akhir itu yang jadi masalah. Itu yang jadi masalahnya, terlampau mendahulukan, menonjolkan syahwat. Tak boleh tahan syahwat sikit. Sebenarnya tak ada masalah ta'adul. Ta'adul itu minal wahid ila ziyadah al-thani, al-thalith, al-rabi'. Alisa kata. Tapi kalau tak kemudian ceraikan satu, ganti satu, itu bukan ta'adul, itu bukan poligami, itu bukan ganti. Faham tak maksudnya? Tukar ganti. Tukar ganti. Akhirnya apa? Kerana perangai ustaz seperti ini, akhirnya ustaz yang tak kuat itu akan menjadi fitnah di tempat-tempat lain. Ustaz-ustaz yang bermain salaf ni, akhirnya apa? Dia lebih memperturutkan nafsu. Padahal mereka jauh lebih tahu daripada kita. Cuma kerana kita buat seperti itu, dan itu yang kita tengok. Paham tak? Ini pertama syahwat. Syahwat apa tadi? Syahwat dengan bisa. Tak ada masalah jemaah. Nak poligami 2, 3, 4 aku masih itu. Tapi jangan pula jadi sampai jadi abu nawar. Dan kemudian kemusykilan cakap sendiri. Yang ketiga. Kemudian kemusykilan lagi. Dah lupa saya berapa kemusykilan tadi, yang nombor 2 ketiga. Kerana jawatan, kerana segelintir para asatidah nak dituakan. Tahu nak dituakan, nak ditakzimkan. Dia merasa dirinya lebih, saya lebih senior daripada dia. Dia siapa? Saya lebih senior. Dia nak ditakzimkan. Kerana nak ditakzimkan inilah maka dia buat berbagai cara. Maka ada yang buat statement, siapa yang dah belajar denganku la yajuz yadrusuna fi makanin akhar. Siapa yang belajar di tempat lain di cancel, di blacklist. Yang hanya belajar dengan aku, yang dengan dia, dengan dia. Mana siapa ni? Kalau kita baca di dalam kitab At-Tibyan, di antara tanda-tanda para asatidah yang juhala adalah dia yang menarik jemaahnya hanya berada kepada dia sahaja dan tak dibenarkan kepada yang lain. Cuba tengok dalam kitab At-Tibyan. Dan ini berlaku juga kerana nak ditakzimkan, kerana nak ditakzimkan. Akhirnya apa? Jemaah berpecah. Ini kemusykilan, kita tanya kemusykilan, ini adalah musykilan. Jemaah berpecah. Dia nama dia tak dia pandang di tempat, di satu tempat. Akhirnya dia buat yayasan baru, dibuat tempat baru. Kalau dah berada tempat saya, yang sebelah sini tak boleh masuk situ, yang sebelah situ tak boleh masuk sini. Akhirnya apa? Jemaah berpecah. Dan jemaah berpecah kesannya apa? Sampai-sampai di tengah jalan, kalau jumpa tak nak bersapaan. Padahal Nabi kata apa? Afsus salam wa at'imu ta'am wa sallu tawasilul arham wa sallu billahi wa nasu niyam tadkhulul jannah bisalam. Afsus salam ala man arafta wa lam ta'rif. Tapi sekarang dia bukan tak kenal, cuma buat tak kenal. Nah, dia dulu disapa, nak dituakan.
Kalau boleh, orang datang pada dia, dia tak nak dahulu. Ini kemusyikannya. Akhirnya jemaah pun meniru. Jemaah meniru apa yang ustaznya buat. Itu yang kata orang-orang dulu, guru kecil berdiri, murid kecil berlari. Dengan betul. Saya ingatkan itu hanya sekedar cakap itu saja, ternyata betul. Apabila guru teguh, maka murid akan jauh lebih teguh daripada. Sehingga para jemaah tak ada ihtiram dengan asal diri, kecuali ustaz dia sahaja. Kalau dengan ustaz dia, ya ihtiram. Tapi kalau dengan ustaz yang lain, walaupun ternyata ustaz itu lebih hebat daripada ustaz dia. Kerana apa? Kerana dah ditanamkan rasa seperti tadi. Padahal Nabi SAW katakan, la tahqiranna 'anil ma'rufi syai'an walau an talqa akhaka biwajhin talib. Inilah menjadi masalah besar ketika di dalam dakwah dunia nyata. Dakwah di dunia yang benar besar. Yang keempat, solusinya ini masalah ini semua masalah kan? Ini insya Allah terakhir kita berusaha untuk meminta Ustaz memberikan solusi dari masalah-masalah yang beliau kabarkan. Dan kita nggak pulang dengan penuh kebingungan juga. Jadi yang keempat tadi kemusykilannya, yaitu kerana zahab wal fiddah. Mau zahab wal fiddah? Fulus. Ustaz manusia juga. Kalau duit 1 juta dengan 2 juta, Ustaz boleh tahan iman. Tapi kalau duit dah puluhan juta, iman pun boleh lepas. Dah duit puluhan juta, ratusan juta, iman pun boleh lepas walaupun Ustaz. Sebab apa? Mulut dah tersumpat dengan dedak. Jadi cuma dikasih oleh Allah. Inilah yang menjadi masalah. Ada para ustaz-ustaz segitu, bukan di sini tempat lain. Ustaz-ustaz yang malu dia menjadi murid sekolah, menjadi guru sekolah, akhirnya dia khianat, dia ambil, diselewengkan duit sedikit demi sedikit. Ketika diminta diaudit, dia tak mampu untuk bentangkan. Sebab apa? Sebab duitnya terpakai untuk dia dan keluarga. Nak mengaku malu, tak mengaku dia tahu dosa. Dilema. Dan ini banyak berlaku. Akhirnya kes-kes ustaz-ustaz di yang akhirnya seorang ustaz yang hormatnya ini ustaz salaf, tapi ternyata menyelewengkan duit. Lepas itu dibuang dan dia cerita tempat lain, dan akhirnya fitnah bergaduh sesama apa? Ikut salaf. Sebab inilah salah saya. Kerana masalah ini. Dan cuma kalau kita ni nak kenal siapa seseorang, nak kenal seseorang itu bukan ketika di masjid. Khair khair, baikun, khairun, kebaikan aulad, bukan itu. Nak tahu macam mana perangai tabiat seseorang, bawa dia dua perkara. Bawa dia pertama, bawa dia bersafar. Yang kedua, bawa dia bermuamalah dalam masalah uang. Dan ramai ustaz-ustaz yang ketika bersafar dia boleh tahan, tapi ketika berkaitan dengan uang, hilang iman semua, tanggal iman semua. Ustaz yang buat agreement dengan jemaah, akhirnya khianat, ujung-ujungnya pecah. Dan ini adalah cabaran atau tantangan dakwah di dunia nyata. Kalau dunia maya itu senang juga. Tantangannya cuma satu. Apa dia? Syura. Sebenarnya bukan satu, banyaknya. Apa? Bukan satu. Ada banyak juga. Tapi sebenarnya sebagian. Yang pertama, tantangan yang pertama adalah komen-komen negatif. Lihat. Banyak kalam segi, kalam fahish, fitnah kathir. Dan ini yang kadang-kadang membuat kita down. Kalau orang tak biasa, down. Dan kemudian cabaran yang kedua,
fulus juga. Fulus juga. Sebab ketika sosmed, maka nanti akan ada tawaran-tawaran offer untuk mengambil duit daripada sosmed, atau disebut AdSense atau monetisasi. Padahal jemaah, saya rasa semua jemaah ini, entah ini dah biasa pakai sosmed, di mana dia? Di sosmed tu, kalau kita pasang iklan, maka apa yang berlaku di dalam iklan itu, sepandai-pandai apa kita setting, pasti akan ada iklan haram, judi online. Walaupun jual jubah, tapi jubahnya diiringi dengan musik. Kemudian apa lagi? Iklan-iklan mempertontonkan aurat. Halalkah haram? Haram. Solusi yang pertama untuk saya dan kita semua, betulkan niat, tasrifun niat. Lianna Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Amalan orang itu bergantung kepada niatnya. Nanti orang akan dapat apa yang diniatkan. Kadang ada segelintir orang menuntut ilmu tujuannya untuk dapat dunia. Fa man kana hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih, wa man kana hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Jadi niat adalah yang pertama. Kadang niat ni gimana? Ya taghayyar fi tariq, fi bidayah dirasah, fi bidayah dakwah, na'am, an-niyah mustaqimah, lakin fi tariq dah macam-macam dah, macam-macam. Betulkan niat. Dan ini yang paling banyak rusaknya adalah niat. Lepas tu yang kedua, solusinya adalah turunkan ego. Al-asatidah al-kiram rahimanallah wa iyyakum. Solusi pertama tadi apa? Betulkan niat. Solusi kedua, turunkan ego. Turunkan ego. Selagi kita tak boleh turunkan ego, maka kemusykilan ini takkan settle. Turunkan ego. Tak ada salahnya, tak hina pun kita yang menyapa terlebih dahulu. Tak ada hinanya pun kita untuk mendatangi saudara-saudara kita, ustaz-ustaz yang lain terlebih dahulu. Tak ada hinanya kita. Jangan kita minta ditakzimkan, suruh orang yang kena menghormati kita, yang menyapa kita dulu. Tak. Saya kalau tak turunkan ego, tak nak datang sini jemaah. Kalau tak nak turunkan ego, tak nak datang saya. Berapa ramai ustaz-ustaz yang senior, maaf, secara akademik dia hanya S1. Saya bukan hanya ngomong ya, tapi kalau tak turunkan ego, mana ada doktor boleh datang di sini. Tapi tak ada masalah, kita kena turunkan ego. Itu solusi. Kalau tanya mana ada doktor yang nak mengajar di pondok, kebanyakan doktor itu jadi pensyarah, muhadir fil jami'at. Ada saya kata, saya di markas Sunnah Nusantara Pekanbaru, saya dengan santri-santri kecil-kecil ya, tak ada masalah. Turunkan ego. Selagi tak turunkan ego, kemusykilan ini takkan settle. Pertama niat, kedua turunkan ego, ketiga jangan melihat nikmat, tutup mata kita daripada melihat nikmat yang ada pada ustaz lain. Supaya apa? Supaya kita tak lupa melihat nikmat yang ada pada diri kita. Karena segelintir kita selalu tengok orang lain, si fulan. Akhirnya kita lupa dengan nikmat Allah yang Allah bagi pada diri kita. Akhirnya kita menjadi orang kufur nikmat. Jadi tutup mata daripada melihat nikmat yang ada pada diri orang. Tak salah untuk melihat ke atas, tak salah untuk memotivasi kita. Tapi jangan selalu tengok ke atas. Cubalah sekali-sekala tengok ke bawah, supaya kita bersyukur dengan pemberian Allah. Bukankah kita semua ni nak masuk surga? Kalau ada nak masuk neraka, angkat tangan, saya bagi hadiah iPhone ni cuma. Tapi saya nak masuk neraka, angkat.
Tak ada kan? Kita semua masuk surga. Dan manusia yang baik itu bukan manusia yang banyak ibadahnya kepada Allah, tapi manusia yang baik yang mana dia beribadah kepada Allah tapi dia ada risau untuk bawa orang lain sama-sama masuk surga. Kalau ada di dalam hati kita terlintas, kalau ada di dalam hati kita terlintas, kalau boleh masuk surga itu saya dan geng saya dan jemaah saya saja, ustaz lain kalau boleh masuk neraka, bermakna kita iblis. Kerana hanya iblis yang suka melihat saudaranya masuk neraka. Kita ada risau. Jadi jangan terlampau tengok nikmat yang ada pada diri orang, tapi cuba syukuri nikmat yang ada pada diri kita. Kadang-kadang jemaah kita tengok ustaz tu wah, tapi ustaz tu tengok kita juga wah jemaah. Kalau asyik tengok wah, lupa dengan nikmat yang ada pada diri kita. Jemaah tengok jadi doktor tu senang, pasti itu kata orang kan, seronok jadi doktor. Tapi saya kadang-kadang tengok juga senang juga tengok orang tak doktor. Sebab apa? Kalau orang tak doktor salah biasa, kalau doktor salah dah doktor pun bongak kata dia. Apa tak berat? Berat jemaah. Yes, berat. Begitu jemaah. Jadi setiap kita ni punya. Bagi orang yang belum menikah pasti kata, wih seronoknya punya pasangan, ada yang memasaki, ada yang apa namanya, ada yang cucikan baju, ada yang berkhidmat, wis kata dia. Tapi bagi orang yang dah nikah, stres aku, hari-hari aku kena cari duit untuk bagi nafkah, kadang-kadang malu aku. Begitu cuma. Setiap kita ni punya kelebihan. Wallahu faddala ba'dakum ala ba'din fi rizq. Jadi jangan sampai kita terlampau sibuk melihat nikmat yang ada pada diri orang sehingga lupa dengan nikmat yang ada pada diri kita. 3 solusi cukuplah jemaah. Innallaha witrun yuhibbul witrah. Gitu. Kalau saya bagi satu lagi jadi syafaat, tak jadi witr. Kena tambah lagi satu lagi jadi 5. Kalau tambah 5 panjang sangat. Maka tak cukup masa. Saya dibagi masa cepat. Ustaz jangan lama-lama. Fadhal.